Selamat pagi Wan, selamat Paparan sandwich. malam ini mendekati semangat anak muda menjual sarapan di lampu isyarat. Meneroka dunia pencinta arnab eksotik. Hidangan mi bodoh tarikan berzaman di Tengkera Melaka. Mi bodoh. Bodoh. Macam? Tak tahulah, macam tak ada apa kencah. Alat-alat toge dengan mi je. Selamat pagi, nasi lemak, sandwich. Morning, nasi lemak, sandwich. Selamat pagi Wan, nasi lemak, sandwich. Menjajah sarapan di bahu jalan seperti ini menjadi sumber rezeki buat anak muda yang tegar mengetepikan perasaan malu dan lemparan negatif terhadap mereka. Nasi lemak, sandwich. Ada yang cakap kami minta sedekah, kami buat charity ke apa ke. Tapi pendapat orang berbeza-beza. Zaman sekarang ni apa saja untuk cari duit, apa saja untuk buat bisnes, asalkan mendatangkan rezeki yang halal. Chicken cheese tak ada hari ni. Mereka menjual sarapan pagi kepada pengguna jalan raya yang bergegas ke pejabat dan perkhidmatan ini umpama menawarkan pilihan yang lebih ringkas dan cepat untuk mendapatkan makan pagi sementara menantikan lampu isyarat berubah dari merah ke hijau. Lima pagi. Subuh sebegini, Muhammad Zulmajdi Zainal Abidin, 27 tahun dan Abdul Muiz Abdul Rahman, 24 tahun sudah sibuk melakukan penyediaan menu utama jualan sarapan pagi mereka, nasi lemak. Ini merupakan rutin pagi mereka kecuali di hujung minggu. Masing-masing ada tugasan bagi mempercepatkan proses penyediaan memandangkan operasi perniagaan mereka akan bermula pada jam 7 pagi. Muhammad Iqbal Abdul Halim, individu yang mengembangkan idea menjual sarapan pagi di lampu isyarat. Untuk sambal ni diasingkan sebab nasi ni mungkin akan bertahan lebih lama lagi lah daripada asalnya. Mungkin orang customer yang beli nasi lemak ni dia akan makan kat office bila sampai kat office nanti dengan waktu tengah hari nanti. Kita orang gunakan bekas ni sebab untuk memudahkan customer makan dalam kereta lah. Kerja-kerja memasak dilakukan oleh Ibu Iqbal, Ramlah Tambi bermula jam 4 pagi. Berpengalaman dalam bidang catering, kelebihan ini membantu minat berniaga anaknya dan rakan-rakan. Iqbal, 25 tahun, meninggalkan karirnya sebagai guru agama demi minatnya dalam perniagaan. Biarpun kecil-kecilan, menjual sarapan pagi di lampu isyarat dirasakan satu peluang kerana mensasarkan pengguna jalan raya yang dalam perjalanan ke pejabat. Justeru hidangan ringkas selain nasi lemak dan sandwich, air kopi juga menjadi identiti jualan mereka. Selayang Selangor. Jam 7 pagi, waktu puncak pengguna jalan raya untuk ke pejabat. Dan ketika ini juga, anak muda yang menggelarkan diri mereka sebagai budak kopi selayang sudah mula membuka tapak di tepi jalan. Sejak 9 bulan lalu, kehadiran mereka sudah mendapat perhatian pelanggan. Belum lagi mereka memulakan perniagaan, pelanggan sudah mula datang untuk mendapatkan sarapan pagi. Kopi satu. Satu plastik nasi lemak 3. Fatzila Hashim, pelanggan tetap yang mendapatkan sarapan pagi di sini sebelum tiba ke pejabat. Sekejap. Kita pun dah tak payah sampai ke office, tak payah pergi kafe semua, beli je kat sini. Jimat masa saya lah. Lepas tu senang, saya beli untuk kawan-kawan. Memang
Pejabat pun memang dah tahu dah. Tahu. Tak payah diorang tak payah kirim, tak payah WhatsApp, saya terus beli, bawa je diorang suka. Jalan Lebuh Raya Selayang Kepong. Ini merupakan lokasi pilihan bagi 4 anak muda yang menggelarkan diri mereka sebagai budak kopi. Mereka ini menjual sarapan pagi di bahu jalan dan rezeki mereka bergantung kepada lampu merah di sini. Jadi apa yang saya difahamkan kenapa lokasi ini menjadi lokasi pilihan mereka? Kerana lampu isyarat di sini agak lama yang memakan masa sehingga 5 minit dan ini memberi peluang kepada mereka untuk menjual sarapan kepada pengguna jalan raya di sini. Jam 8 pagi, jalan Selayang Kepong ini semakin banyak kenderaan. Inilah masa yang sesuai untuk mereka bergerak ke lokasi utama di Simpang 4 lampu isyarat. Kali ini, Muiz ditemani Rafiq Samsul berusia 23 tahun untuk menjajah di bahagian lampu isyarat ini. Mata kami tertumpu kepada riak wajah Muiz yang tidak pernah putus mengukirkan senyuman sepanjang menjajah sarapan di tepi jalan. Kadang-kadang orang dia tak dengar tapi dia nampak. So kalau kita buat ekspresi yang macam tu, orang akan suka. At least kalau tak beli pun dia balas senyum balik pun tu pun dah cukup lah untuk kita orang. Tapi kalau beli tu bonus. Muiz dan Rafiq masih menuntut di universiti tempatan dan ini hanyalah kerja sampingan untuk menjana pendapatan. Mereka bergerak ketika lampu merah, berhenti tatkala lampu hijau. Kerja sebegini memerlukan mereka berulang-alik sepanjang jalan selama berjam-jam. Biasa dia satu round tak ada, kadang-kadang round kedua ada pula, round ketiga tak ada. Dia ikut macam tu lah, biasa bisnes kan. Dia sebab bila dia buat benda yang kita suka kan, buat benda yang kita minat, dia rasa penat tu dah tak ada lah. Dah tak kenal lah erti penat tu. Cuma kadang-kadang tu bila fresh kalau macam ni cuaca okey lah. Kalau bila panas tu agak mental lah. Tapi kita enjoy sebab bila jumpa orang kan. Jumpa orang tengok kita senyum, orang pun senyum. Pagi-pagi kan. Macam tu lah. Tu yang buat rasa tak ada apa, jalan, pergi, patah balik tak ada apa. Sementara Muiz dan Rafiq menjaja bahagian jualan mereka di lampu isyarat yang ditetapkan, Zul Majdi, seorang lagi rakan mereka sudah mula bergerak ke satu lagi lokasi lampu isyarat di Simpang 4 Jalan Selayang Kepong ini. Kebiasaannya, mereka membahagikan kawasan untuk menjaja sarapan pagi kepada pengguna jalan raya di sini. Kalau ramai hari ini contoh 6 orang, akan pecahlah 2-2-2. Kalau tak ramai, at least ada 2 kawasan traffic light lah kita akan buat. Kurang-kurangnya lah. Kalau macam satu tu, kadang-kadang selalunya tak balik mudah sangat lah sebab jelas satu kan. So at least 2 lah. So kita akan pecahkan lah. Bukan hanya memikirkan keuntungan semata-mata, anak-anak muda ini juga jelas mengenai faktor keselamatan yang perlu dititik beratkan setiap kali menjalankan perniagaan. Ini sebab dia menurun, okey kan. So nak turun okey, bila dah hijau tu kita nak naik balik. Lepas tu kena beware jugalah kereta daripada arah belakang kan. Tu kena jaga, penting gaklah. Bermulanya lampu isyarat hijau bermakna Zul perlu berhati-hati mengatur langkah mendaki semula ke lampu isyarat di hadapan sebelum lampu bertukar merah. Berniaga di jalan utama laluan ke hospital, mereka juga harus peka dengan apa yang berlaku. Nasi lemak sandwich. Nasi lemak sandwich. Kalau ada ambulan, kami berhenti menjual. Kami takkan menjual, tak layan siapa-siapa pun untuk membeli daripada kami. Kami bagi laluan dulu kepada ambulan, apa-apa yang kecemasan dulu. Memulakan perniagaan dari jam 7 sehingga 10 pagi dengan berjalan berulang-alik. Pastinya kerja sebegini memberi cabaran yang luar biasa. Pasti tidak ramai yang mampu menandingi semangat anak muda budak kopi Selayang mencari rezeki. Kebiasaannya, setiap hari mereka menjual 100 bungkus nasi lemak dan 200 bungkus sandwich bergantung kepada hari dan cuaca. Namun sejak 2 bulan lalu,
Perniagaan ini semakin berkembang setelah mendapat permintaan baharu terhadap nasi lemak dan sandwich mereka. Di stesen minyak di kawasan Gombak ini, produk nasi lemak dan sandwich mereka menjadi antara hidangan pilihan yang dijual di sini. Kelazatan dan cara pembungkusan yang diguna pakai antara faktor ia sesuai untuk diletakkan di sini kerana memudahkan pelanggan menikmati hidangan di dalam kereta ketika meneruskan perjalanan. Tidak dinafikan, berniaga di kawasan lampu isyarat dan di bahu jalan seperti ini menimbulkan pelbagai reaksi orang ramai walaupun niat mereka untuk memudahkan pengguna jalan raya mendapatkan sarapan pagi. Ini juga mendapat perhatian pihak berkuasa tempatan, khususnya Majlis Pembandaran Selayang. Hari ini, pertemuan mereka dengan pihak berkuasa sekurang-kurangnya dapat memberi penjelasan yang lebih baik. Kalau kita timbah balik 10 tahun dulu tak ada pun this type of penjaja-penjaja yang datang ke kereta ni. Drive thru tu biasa, tapi ni kali ni dia yang datang kat kita. Mungkin ada yang menyokong dan mungkin ada yang tak menyokong. Tapi ada setengah saya okey pada dia sebab dia orang nak cepat nak pergi tak sempat nak singgah beli sarapan, so sarapan tu datang kat kita kan. Cuma dari segi peruntukan undang-undang kecil memang ada, cuma belum lagi kita perincikan. Kami di PBT dalam Selangor sedang buat penyelarasan dan mungkin dipanjangkan peringkat negeri lah untuk kita fikir-fikirkan bagaimana kita nak buat nak menyelesaikan ataupun bantulah penjaja-penjaja jenis ni. Berjalan menjajah sarapan pagi di tepi jalan, tidak mengenal panas terik mentari, itu yang dilalui oleh mereka. Kami melihat semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda ini. Mereka mempunyai latar belakang karier dan pendidikan tinggi, namun tidak pernah mengharapkan rezeki datang bergolek. Kesanggupan meredah segala cabaran dan kepayahan itu harus dipuji. Arnab ni adalah binatang yang sangat mudah untuk dibela sebenarnya. Kerana arnab tidak perlu mandi sebab arnab tidak berpeluh. Membela arnab eksotik, hobi yang semakin mendapat tempat di hati umum. Comel dan menarik hati, ia mengeratkan silaturahim sesama pecinta haiwan. Bukan sekadar haiwan peliharaan biasa, kecantikannya juga dipertandingkan demi kejuaraan. Sepang, sebuah rumah di kawasan kejiranan tempat berkumpulnya sebilangan haiwan comel. Setiap hari, Saiful Nizam Ahmad akan keluar meneliti haiwan belaannya. Arnab belaan Saiful bukan arnab biasa, tetapi daripada baka eksotik import. Karakter arnab yang unik menjadi pemangkin minat Saiful 2 tahun lalu. Bila kita dah bela arnab ni, kita mula sayang. Contoh macam arnab ni, dia sangat manja. Kita ada satu macam pertalian dengan arnab tu kan. Kita ada macam personal touch. Okay, bila kita datang dekat dengan dia, dia akan datang dekat kita, dia akan jilat jari semua. Jadi arnab ni sebenarnya dia macam manusia, dia perlukan belayan, dia perlukan perhatian. Arnab eksotik mempunyai lebih 40 jenis baka dan kebiasaannya diimport dari luar negara. Hampir 2 tahun membela arnab, Saiful kini mula membiakkan sendiri arnab belaannya di rumah. Netherland Dwarf, antara baka kegemaran pemuda berusia 36 tahun ini. Menurut Saiful, menjaga arnab eksotik baginya amat mudah. Arnab ni adalah binatang yang sangat mudah untuk dibela sebenarnya. Salah satunya kerana arnab tidak perlu mandi sebab arnab tidak berpeluh. Okey, jadi kita dah kurangkan satu kepayahan dekat situ. Setiap bulan, Saiful akan membelanjakan lebih kurang RM150 untuk menjaga arnabnya. Sangkarnya juga direka khas
untuk keselesaan haiwan peliharaannya. Bila saya perlu travel jauh, jadi anak-anak tidak kelaparan. Paling lama travel keluar tinggalkan anak berapa lama? Setakat ni paling lama 5 hari. 5 hari. 5 hari. Dan biar isi tinggalkan. Saya punya konsep tinggal biar, tapi ada backup plan sebenarnya. Dia sebagai kita ada ramai kawan-kawan. Jadi kawan saya akan datang untuk tengok-tengokkan lah hari-hari. Ada kawan-kawan yang tolong. Ya, kita takut kalau sakit ke apa kan. Bagi memastikan arnab kekal sihat, Saiful menggunakan ramuan khas di dalam bekalan air haiwan peliharaannya. Untuk di sini disyorkan oleh doktor veterina, saya menggunakan serbuk vitamin dan juga serbuk air garam untuk menambah bendalai dalam badan rabbit. Jadi bila rabbit ni badan dia tak kering, badan dia sentiasa ada air, jadi dia mudah untuk beranak dan mengawan. Itu rahsia dia sebenarnya. Kini, Saiful mempunyai lebih kurang 25 ekor arnab di bawah jagaannya. Bagi menampung bilangan arnab yang kian bertambah, dia merancang untuk mendirikan satu lagi sangkar. Kampung Rincing Hilir. Sangkar tempahan Saiful sedang giat disiapkan oleh Asrul Nizam Mustafa. Sangkar buatan tangan dijualnya dengan harga berpatutan. Sangkar ni kalau nak compare dengan yang dah siap dari segi kos agak mahal jugalah. Jadi kalau yang kita buat sangkar yang macam gini, dia lagi senang nak uruskan dia. Lepas tu lagi segi ketahanan pun tahan lama. Seminggu lagi. Sangkar buatan Asrul direka mengikut citarasa pelanggannya. Bagi Saiful, kualiti kerja dipamerkan Asrul antara sebab dia memilih untuk menempah di sini. Kualiti kerja memang tak boleh dapat. Saya dah tengok setakat ni Asrul antara orang yang terbaik hasil kerja ni untuk buat sangkar. Yang penting kepuasan lah. Benda pun bukan untuk pakai sekejap. 5 tahun pun masih, saya rasa masih utuh lagi. Dia biasa petang. Petang ya, lapar. Asrul mula berjinak membela arnab eksotik hampir 4 tahun lalu. Dia juga lebih cenderung membiakkan sendiri arnab di rumah. Kini, dia mempunyai lebih 30 ekor arnab di bawah jagaannya. Tolong aku pun. Menurut Asrul, arnab eksotik belaannya dianggarkan bernilai dari RM180 ke RM500 seekor. Sebelum ini, Asrul pernah bekerja tetap di Johor Bahru. Namun selepas berpindah ke sini pada tahun 2015, dia membuat keputusan yang mengubah rutin hidupnya. Sebelum ni saya kerja kilang di JB. Tapi masa kat JB pun ada buat sambilan juga. Jual keperluan-keperluan. Jual hay, jual pellet. Bila saya dah pindah sini, sambutan dia lagi menggalakkan apa benda semua. Jadi saya buat keputusan untuk buat full time. Rumput kering antara menu makanan arnab sering dibeli pelanggan Asrul. Dijual dengan harga RM8 hingga RM10 sekilo, ia diimport khas dan sentiasa disimpan baik untuk mengekalkan kesegaran. Kalau yang dah kuning-kuning, yang dah layu tu, bau dia pun tak sedap. Kalau nak tahan lama, simpan dalam bekas yang bertutup lah. Kena cahaya matahari, 2-3 hari dah kuning lah. Dah tak fresh. So dia punya bau lemak-lemak dia pun dah tak ada. So kadang-kadang kita bagi rabbit pun, rabbit kadang-kadang jeling je. Rumput kering mempunyai pelbagai variasi dan dianggap antara makanan terbaik untuk arnab peliharaan.
kita kalau boleh nak elakkanlah dari bagi makan carrot dan juga sayur-sayuran segar. Kerana sistem pencernaan rabbit ni disebabkan dia kecil, jadi sistem pencernaan dia sangat simple. Sebab tu kita bagi makan hay yang mempunyai fiber supaya sistem pencernaan dia boleh proses dengan sempurna. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Salam. Membela arnab dengan jumlah yang banyak boleh menyukarkan pemilik untuk mengenal pasti identiti haiwan peliharaan mereka. Oleh itu, setiap arnab belaan perlu ditatukan. 3 seekor arnab tu sudah mencapai umur hampir matang, iaitu kira-kira 3 bulan. Jadi dia sudah bersedia untuk ditatukan. Dan tujuan ditatukan ni pula untuk mudah untuk mengenal pasti dan juga untuk memasuki suatu pertandingan. Memang kebiasaan ke untuk seekor arnab tu, arnab belaan contohnya, untuk ditatu? Boleh, tak ada masalah. Kalau walaupun pet quality, maksudnya untuk bela suka-suka, tapi kita nak tandakan tattoo telinga dia untuk tanda ID dia, tak ada masalah. Hobi membela arnab eksotik sebenarnya masih baharu bertapak di Malaysia. Oleh itu, tidak ramai yang menjual khidmat dan makanan arnab eksotik. Peluang itu diambil sepenuhnya oleh Asrul. Saya memang minat dengan arnab ni. So, apa yang berkaitan dengan arnab ni, saya akan study, cari idea baru. Apa dekat Malaysia ni nak bandingkan dengan US, sana dah memang dah lama. Kat sini masih kira baru lagi. Jadi banyak benda yang kekurangan lah. Bila kita tengok pegang arnab, mesti orang cakap pegang kat telinga. Sebenarnya salah. Assalamualaikum. Mulai tahun 2004, pemeliharaan arnab eksotik dilihat mula berkembang di Malaysia. Menurut Saiful, kini komuniti pencinta arnab eksotik semakin berkembang di seluruh negeri dan hubungan di antara mereka juga begitu rapat. Setiap kali bertemu, perkongsian tips penjagaan arnab antara topik utama. Kamarul Azwa Muhammad antara individu yang aktif berkongsi tips. Bila kita tengok pegang arnab, mesti orang cakap pegang kat telinga. Sebenarnya salah. Perkara tu, pegang kat telinga ni adalah satu perkara yang sangat menyakitkan arnab tu sendirilah. Jadi arnab sebenarnya kita pegang, kita kena tampar daripada bawah. Kita menangkap dia, memang angkap daripada bawah macam tu. Dan kalau boleh kita terus ke badan. Sebab arnab dia takut ketinggian. Jadi itulah cara yang selamat untuk kita angkat arnab. Saiful dan rakannya bakal berentap bersama di dalam pertandingan. Arnab yang bakal bertanding kebiasaannya dipanggil show quality, iaitu baka yang menepati ciri pertandingan. Ia juga wajib mempunyai sijil kelahiran dan ditatukan untuk tujuan pengesahan. Pertama, untuk masuk pertandingan kita kena pastikan anak-anak kita sihat. Dan dari situ hari-hari, soalnya biasa seminggu sebelum pertandingan saya akan cek kondisi anak sama ada dia sihat, ataupun ada penyakit. Saiful sebelum ini pernah memenangi beberapa pertandingan pameran arnab. Kali ini, dia akan menampilkan arnab eksotik daripada baka Netherland Dwarf. Petaling Jaya. Hari ini bakal berlangsungnya pertandingan pameran arnab eksotik. Ramai pecinta arnab dari seluruh negeri berkumpul di sini menampilkan arnab peliharaan masing-masing. Saiful dan Asrul juga datang mencuba nasib.
Pertandingan pameran arnab ini diiktiraf oleh Persatuan Antarabangsa American Rabbit Breeders Association atau ARBA. Ia bakal dijurikan oleh 2 juri antarabangsa dari Amerika Syarikat. Bagi Saiful, dia menyertai pertandingan sebegini dengan satu tujuan. Tujuan sebenarnya kita nak belajar daripada judge melalui komen-komen dia, okey, daripada pengalaman dia. Dan saya suka bertanya pada judge lah, di mana kekurangan arnab saya. Jadi kita tahu dekat mana kita punya tahap. Jadi kalah menang tu bukan perkara utama lah bagi saya. Pertandingan yang dianjurkan bersama oleh Persatuan Pencinta Arnab Selangor dan The School by Jayawan tidak hanya ditujukan kepada peserta. Wakil Persatuan Kamarul Azwa Muhammad berpendapat ia juga ditujukan kepada umum. Selain daripada mempromosikan arnab hiasan ni, kami juga memberi pendedahan kepada masyarakat melalui aktiviti sebegini tentang satunya kewujudan arnab, kepelbagaian baka. Sebab banyak info-info tentang arnab ni agak kurang. Sebab arnab ni boleh kata tak sepopular kucing kan. Tetapi sebenarnya arnab dia ada keunikan tersendiri. Dan kita sediakan ruang untuk hari ini untuk masyarakat kenalinya. Bagi Asrul, hari ini memberi peluang kepada pencinta haiwan sepertinya untuk berkongsi ilmu bersama orang ramai. Selama ni mungkin orang tengok mungkin arnab warna putih, mata merah itu je. Tapi bila kat sini macam-macam jenis ada. So kat situ tengok diorang pun rasa macam teruja. Nak tahu lagi detail tentang arnab ni. Jadi bila ada peluang macam ini, kat sini kita dapat bagi pendedahan cara pemakanan, cara penjagaan yang lebih betul lah. Lebih kurang 118 ekor arnab daripada 17 jenis baka dipertandingkan. Setiap arnab bakal diperiksa oleh 2 orang juri bagi memilih juara bagi setiap kategori. Randy Clare, juri berasal dari Amerika Syarikat, berpuas hati dengan kualiti arnab eksotik di sini. Very competitive, very consistent with most places I judge. There were some better than others, but not bad. The quality here is as good as anywhere else I see. Kini tiba masa penjurian untuk baka Netherland Dwarf. Saiful mendengar komen juri dengan penuh deparan. Kerana hari ini penyertaan untuk baka Netherland Dwarf adalah baka yang paling tertinggi lah untuk hari ini. Kita ada dalam 22-23 ekor hari ini. Jadi saya jangkakan saingan sangat-sangat sengit lah. She has a good eye. Her head's a little bit refined, might be due to her age. She has a good ear, good shape to the ear, good ear placement, a good ear set. And she has good coat condition, good color. Secara keseluruhan, sesi penjurian berlangsung lebih 6 jam. Komen diberi juri mendapat perhatian penuh oleh setiap peserta yang terlibat. Kira-kira jam 6 petang, nama pemenang bagi setiap kategori diumumkan. Setiap pemenang menerima sijil yang diiktiraf oleh ARBA, satu pengiktirafan antarabangsa buat mereka. Kali ini, Asrul juga tersenarai sebagai salah seorang pemenang. Menang ni kira macam bonus lah. Tapi yang penting ilmu daripada judge yang kita nak. Jadi banyak benda yang dia boleh share. Lain judge, lain dia punya ilmu, diorang punya pendapat. Kat situ yang benda yang lagi penting lah. Nasib tidak menyebelahi Saiful, namun baginya, kemenangan bukanlah perkara yang paling penting. Apa yang saya dapat daripada hari ini ialah
sesuatu yang sangat berharga, suatu ilmu baru. Okay, walaupun saya tak menang dari segi kategori itu, tapi saya tahu di mana tahap kedudukan Arnab yang saya bawa dan potensi yang dia boleh capai lah. Sebab apa-apa yang saya bawa hari ini adalah masih muda dan masih ada ruang untuk penambahbaikan dan untuk maju untuk masa hadapan. Cinta terhadap haiwan membawa Saiful dan Asrul untuk meneroka hobi mereka dengan lebih mendalam. Usaha dikongsi bersama pencinta arnab eksotik yang lain dan hobi ini dilihat semakin diterima umum dan berkembang. Mi bodoh. Pasal? Tak tahulah, macam tak ada apa kencah. Alat-alat toge dengan mi je. Mi ni kebanyakan orang kenal dia sebagai mi bodoh lah. Tapi saya tak tahulah apa keistimewaan dia selain daripada ternampak telur dia yang dia serve panas-panas kan. Dengan cili dia. Tapi saya boleh makan mi ni setiap hari. Kira-kira jam 7 pagi, penggemar mi sudah memenuhi gerai mi goreng Hassan yang terletak di Tengkera Melaka. Pelanggan, biasanya orang yang sama, datang untuk bersarapan di sini pada setiap hari. Sarapan yang cukup popular di sini adalah mi goreng yang dinikmati bersama telur goreng mata kerbau dan sambal cili kosong. Gabungan yang tidak boleh dipisahkan dalam hidangan mi goreng adalah sambal dan telur goreng mata kerbau. Yang istimewa, mi goreng dimasak secara berterusan, dalam erti kata lain, mi ini dihidangkan sebaik sahaja diangkat dari kuali. Ya, saya daripada mak saya tahun 70, tahun 60, tahun 68. Tahun 68 sampai sekarang. Apa dia punya rahsia lagi punya? Padahal orang kata mi ni tak ada apa pun, kosong. Ada, pasal ini daripada air tangan ibu. Ibu saya yang bikin dulu, turun pada abang saya, lepas tu abang saya. Dah berzaman makan ni, dah bertahun. Sejak bila bapak dia Dah berapa lama dah? Berpuluh tahun. Sejak umur kita belasan tahun. Mula makan semasa bangku sekolah hinggalah sekarang. Berapa lama? Dah berapa lama, dekat 30, 40, 30 lebih tahun. Semasa itu baru 5 sen sebungkus. Kerja sampai dah pension 16 tahun. Bagi yang pertama kali ke sini, mungkin mereka tidak tahu ramai pelanggan yang beratur hanya semata-mata untuk mendapatkan telur goreng. Telur yang beratur ramai-ramai tu untuk apa tu? Mana? Nak ambil telur. Telur goreng istimewa bercili. Minyak cili dia pakai. Tak sanggup beratur? Telur beratur lah, terpaksa lah. Tapi kerana apa, keseronokan, bila tengok ramai lagi kita seronok. Bukan fed up Tak fed up. Sabarlah. Sebab apa, barang sedap kena tunggulah. Lalu ni beratur berapa lama? Tengok orang lah. Kalau tempoh tu, lama lah juga. Tapi sanggup? Sanggup. Yang kena telur 2, mi 2 lah, okey ke? Kata pagi-pagi nak kena beratur ke? Kalau lambat beratur. Ini ayah kat kena beratur? Ini tak payah. Kalau lepas sampai lepas 7.30 kena beratur. Kalau dilihat cara Pak Hassan menggoreng mi, memang tidak ada apapun bahan atau perasa istimewa yang digunakan. Sekadar sesenduk minyak cili atau minyak dari masakan sambalnya dan digaulkan dengan toge dan mi. Namun mi ringkas ini atau lebih dikenali mi bodoh, inilah yang membuatkan pelanggan ketagih sehingga ada yang datang pada setiap pagi untuk bersarapan di sini. Sebaik saja mi goreng ini siap dimasak, ia akan dihantar terus kepada pelanggan.
Mi bodoh. Mi bodoh. Pasal? Tak tahulah, macam tak ada apa kencah. Alat-alat toge dengan mi je. Toge mi sambal dia je. Telur sambal tu yang buat beratur dia. Kalau kat rumah tak jalan ni. Kalau rumah buat tak makan ke? Tak jalan, marah. Dia ada udang apa. Baru jalan. Ini kosong pun jalan. Mi Hasan, mi goreng. Mi bodoh. Jangan mi bodoh. Kata mi bodoh tu kan? Sedap. Tapi sedap, plain and simple. Sepinggan mi RM1.60. Mi yang kosong, tak ada apa. Mi dan digoreng dengan toge bersama sedikit sambal. Tetapi mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Ratusan orang datang ke sini setiap hari untuk sarapan dengan mi bodoh ini. Mi ini dikenali mi bodoh sebab kosong. Tapi sebenarnya nama asalnya mi goreng Hasan. Dan pasangannya telur ni lah. Telur ni menjadi pelengkap atau pembuka selera. Kebanyakan orang makan mesti makan telur ini. Itulah dia mi Hasan Tengkera. Sedapnya, ada yang pernah, ada yang makan dah 20 tahun tiap-tiap hari hingga sekarang. Itulah dia mi bodoh Tengkera Melaka. Mi ni kebanyakan orang kenal dia sebagai mi bodoh lah. Tapi saya tak tahulah apa keistimewaan dia selain daripada ternampak telur dia yang dia serve panas-panas kan dengan cili dia. Tapi saya boleh makan mi ni setiap hari. Perniagaan mi goreng Hasan ini biasanya bermula jam 7 pagi dan ditutup pada jam 11 pagi. Dalam tempoh 4 jam itulah sahaja masa untuk pelanggan berpeluang untuk berpusu-pusu kerana tempoh perniagaan yang sangat singkat. Cita rasa mi bodoh Pak Hasan memang memenuhi selera pelbagai peringkat masyarakat tanpa mengira bangsa. Ini bukan apa, dia punya berita tu, dia buat kita teringat. Saya punya anak-anak menantu semua balik makan mi bodoh. Lalu dia datang kan? Yang balik dia kata, balik daripada Ipoh, dia punya air dah mengecur dah. Tak tahu siapa dia punya istimewa. Bagi kebanyakan pelanggan, sepinggan mi bodoh tidak memadai. Sekurang-kurangnya, sepinggan setengah barulah puas menikmati mi ini. Permintaan yang berterusan terhadap mi goreng Pak Hasan ini membuatkan Pak Hasan tak menang tangan di dapur untuk menggoreng mi. Setiap kali habis sekuali, Pak Hasan akan menyambung untuk pelanggan yang baru tiba pula. Proses ini akan tamat pada pukul 11 pagi. Tepat jam 11, gerai ini akan ditutup walaupun masih ada ramai pelanggan yang tidak sempat untuk makan. Mi bodoh kedai Pak Hasan, hidangan warisan yang menjadi tarikan di Tengkera Melaka.